Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ina Salina, pelajar Diploma Perakaunan dari OUM Cebu Learning Center. Hari ini saya akan membentangkan tajuk khusus OUMH 1603 Kemahiran Belajar Abad ke-21 iaitu Pendidikan Digital. Sebagai pembuka pembentangan, mari kita saksikan berita TV3 berkaitan usaha pendidikan digital dalam kalangan pelajar era ini. Menjelang 2025, Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan peningkatan peratusan kompetensi guru bagi menjayakan dasar pendidikan digital. Tahukah anda pembelajaran digital merupakan proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital seperti internet, peranti elektronik, perisian pendidikan dan platform e-pembelajaran. Ia merangkumi kaedah seperti pembelajaran atas talian, kelas maya, gamifikasi dan penggunaan kecerdasan buatan. Mari kita lihat apa peranan pelajar dalam pembelajaran digital. Sebagai pelajar abad ke-21, kita perlu menguasai beberapa kemahiran penting. Yang pertama, pengurusan masa yang baik. Kita sebagai seorang pelajar harus bijak mengatur masa antara tugasan, kelas dan rehat supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Kedua, berinteraksi dan berkolaborasi. Pembelajaran digital memerlukan kerjasama sama ada melalui perbincangan kumpulan dalam talian atau berkongsi maklumat dengan rakan-rakan. Ketiga, menggunakan teknologi secara beretika. Jangan sesekali menyalahguna atau menyalin karya orang lain tanpa izin. Selain itu, kita juga perlu bersikap proaktif di mana sentiasa mencari ilmu dan tidak bergantung sepenuhnya pada pensyarah melalui pembelajaran kendiri. Yang terakhir, kita perlu berfikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah harian. Kemudian, kita lihat ciri-ciri persekitaran pembelajaran yang berkesan. Antara ciri-ciri ialah ia perlu berinteraktif dan berasaskan teknologi. Platform yang menarik akan membantu pelajar untuk sentiasa fokus. Selain itu, ia juga harus bersifat fleksibel dan mudah diakses, tidak terikat dari segi masa, tempat, khususnya untuk pelajar yang kurang upaya. Persekitaran juga perlu kolaboratif dan sosial supaya pelajar dapat berkongsi idea bersama rakan-rakan yang lain. Seterusnya, ia mestilah berasaskan data dan beranalitik di mana pelajar boleh menilai kemajuan sendiri dan akhir sekali, pembelajaran perlu berpusatkan pelajar mengikut keperluan gaya dan tahap seseorang individu. Selain itu, pembelajaran digital juga memupuk perkembangan minda dalam pelibatan teknologi yang baru dan pendedahan kepada pelbagai platform pembelajaran, kita dapat melatih diri berfikiran lebih kritis, kreatif dan terbuka terhadap pembelajaran digital. Ini boleh membantu kita dalam menghadapi cabaran dengan lebih yakin dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Ini juga dapat mengasah kemahiran abad ke-21 dan mewujudkan pembelajaran interaktif dan berkesan. Seterusnya, kepentingan kemahiran emosi dan sosial dalam pembelajaran digital. Dalam pembelajaran digital, ketahanan diri dan pengawalan emosi sangat penting. Kita mesti tahu mengurus tekanan dan sentiasa bermotivasi selain membina hubungan dan rangkaian yang positif dengan rakan-rakan yang akan membantu kita berkembang serta membantu meningkatkan pemahaman kita sebagai seorang pelajar yang berasaskan pembelajaran digital. Terusnya, hal ini juga penting terutamanya dalam menguasai kemahiran berkomunikasi dalam kalangan pelajar. Tuntasnya, pendidikan digital bukan sekadar menggunakan teknologi semata-mata.
yang membantu pelajar menjadi lebih kreatif, cekap, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Dengan pengurusan masa yang baik, pemikiran kreatif, kemahiran sosial dan kawalan emosi, kita boleh memanfaatkan pembelajaran digital dalam mencapai kecemerlangan akademik. Sekian sahaja pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.